Oke, Assalamualaikum. Saya Johan bin Muhammad Zulkifli, nombor metrik WE21111014, bersama dengan saya punya rakan yaitu Nazli bin Rosli, dengan kad metrik Nazli yaitu WE21111005, dan dalam penghantar ilmu sejarah ini, topik yang kami akan bentangkan adalah konsep objectivity dan subjectivity dalam penulisan sejarah itu. Oke, dalam pengenalan, ianya merupakan bidang atau lebih menitik beratkan sesuatu isu lah ke atas penelitian sesebuah peristiwa atau kejadian lah, dalam mewujudkan kebenaran dengan pembuktian untuk mengelakkan sebarang pertikaian lah daripada kebenaran fakta yang telah dilontarkan secara verbal atau secara lisan. Jadi yang ini apalah maksudnya, sesuatu peristiwa itu mempunyai fakta dengan ujahan dan pembuktian lah, maksudnya tidak akan ada sebarang pertikaian atau argumentation yang akan direspon oleh mana-mana perespon lah. Jadi menurut Wiener pada 1967, beliau turut menyatakan penulisan itu adalah berkait rapat dengan individu yang ingin mempelajari sesebuah penulisan dengan kaedah yang betul. Diikuti dengan Murray pada 1969, beliau juga menyebut bahwa penulisan itu adalah merupakan satu bentuk penyelidikan apabila seseorang menemui makna dan menghasilkan idea dalam pemikirannya. Hemstedler 1970 juga mengatakan bahwa penyelidikan adalah sebagai aktiviti penyelesaian masalah yang membawa kepada penemuan benda baharulah dengan menggunakan kaedah atau strategi mengenal pasti dalam bentuk penulisan. Jadi di sini secara ringkasnya apa yang dikatakan terutama oleh Hemstedler ini, yang mana kini di Malaysia juga mengamalkan ideologi atau sikap sebegini, terutama kepada organisasi yang ada di Malaysia. Sebagai contoh, cara mereka juga sama apa yang diperkatakan oleh penulis ini. Jadi di sini kita menjalankan kita dekat sini juga mengamalkan observation, lalu menulis dan diikuti dengan kajian daripada penemuan yang kita menerima. Ini lebih kepada observation lah. Sebagai contoh dia punya senario. Okey, apa yang kita boleh persoalkan mengenai sejarah, adakah sewajarnya objektif atau subjektif? Jadi poin yang pertama yang telah diringkaskan di sini adalah persoalan yang menjadi isu paling penting dalam perbahasan para sejarawan adalah mengenai keupayaan ahli-ahli sejarah itu untuk menghasilkan penulisan yang bersifat objektif. Hakikatnya, ramai sejarawan tidak merasa senang dengan persoalan ini, menyebabkan tidak wujud penyelesaiannya yang muktamad. Jadi justru itu ramailah sejarawan ini tidak merasa senang dengan persoalan ini dan menyebabkan tidak wujudlah penyelesaian yang muktamad. Jadi daripada isu begitu, muncullah dua aliran yang mempengaruhi pengertian sejarah itu, mahu daripada segi rasionalisme dan imperialisme. Berikut merupakan dua aliran yang mempengaruhi pengertian sejarah yang baru saya sentuh tadi.
Jadi aliran rasionalisme bersifat subjektif. Benedetto Croce dari Italia dan Arnold Toynbee dan R.G. Collingwood dari England. Jadi sifat-sifat yang ada pada aliran rasionalisme ini ianya mengajar bahawa pengetahuan diperoleh dengan cara berfikir dengan kritis, melalui akal manusia juga mampu untuk mengetahui apa sahaja persoalan-persoalan dan segala macam dalam menyingkap ilmu dan kebenaran. Empirisme pula itu bersifat lebih kepada objektif. Leopold von Ranke dari Jerman dan Lord Acton dan JB dari England. Jadi pemikiran ini memberi tanggapan bahawa akal itu tidak wujud, bahkan yang wujud hanyalah persepsi atau tanggapan lah. Ianya juga berdasarkan kepada pengalaman apa yang telah dilalui oleh penulis itu. Jadi justifikasinya di sini hanyalah melalui pengalaman lah untuk empirisme. Okey, konsep objektif menurut Kamus Dewan, suatu kenyataan yang berasaskan fakta yang sebenarnya yang tidak boleh dikuasai atau dipengaruhi oleh perasaan seseorang. Gottschalk menurut beliau bahawa objektif itu adalah untuk memperoleh pengetahuan yang tidak memihak dan benar serta bebas daripada reaksi pribadi seseorang itu. Menurut Abdul Rahman Haji Abdullah, melalui buku yang telah beliau tulis, iaitu Penghantar Ilmu Sejarah pada 1994, beliau mendefinisikan objektif itu adalah sejarah sebagaimana terjadinya history reality atau reality sejarah lah. Dalam bahasa muda dia adalah peristiwa yang nyata yang berlaku. Muhammad Yusuf Ibrahim juga mengatakan bahawa objektif sebagai hakikat sejarah itu sendiri dan ianya merupakan persoalan yang hakiki bagi sebuah pensejarahan. Jadi dalam konsepnya sebenarnya banyak lagi pandangan daripada beberapa penulis. Pada asasnya ianya merupakan tafsiran atau penerangan terhadap sesuatu peristiwa sejarah dengan berdasarkan kepada sumbernya yang masih kekal. Okey, jadi dalam 4 perkara dasar dalam penulisan sejarah perlu ada 4 poin lah. Yang pertama adalah ketepatan dan kesasihan di dalam fakta penulisan itu, dan keduanya kesempurnaan di dalam menyampaikan bukti lah. Ketiga adalah struktur logikal yang berkesan secara rasional, dan keempat adalah kelancaran persembahan di dalam penyampaian sesebuah hujah atau penulisan yang telah dikaji. Okey, sejarah juga mampu untuk menghasilkan karya sejarah dalam bersifat objektif. Jadi beberapa perkara lah yang perlu diambil kira sebelum penulisan itu dihasilkan. Poin yang pertama adalah harus mencerminkan sikap yang jujur lah. Jadi yang keduanya tidak ada pilih kasih atau bias, tetapi adil dan berkecuali di dalam penulisan itu. Yang ketiganya adalah perlu memahami kaedah penyelidikan sejarah dan mengamalkannya di dalam sesuatu penulisan. Seseorang sejarawan harus menggunakan sumber yang secukupnya untuk mendapatkan fakta dan maklumat bagi membolehkan ia membuat tafsiran secara adil dan saksama. Sejarawan juga tidak boleh membuat pentafsiran secara sesuka hati dengan mengikut perasaannya demi untuk
menyukakan sesuatu pihak atau mendapatkan keuntungan dan kepentingannya sendiri. Tafsiran itu pula haruslah menggambarkan kebenaran tanpa memasukkan unsur pengadilan terhadap sesuatu peristiwa sejarah yang dikaji. Oke, jadi secara ringkasnya melalui konsep subjectivity dalam penulisan sejarah ini lebih kepada kebebasan kepada penulis untuk menulis sesuatu penulisan lah, sesuatu topik yang ingin dibahaskan olehnya. Namun ianya wajib atau mestilah bersandarkan kepada fakta dan logik kepada penceritaan sesuatu sejarah itu. Muhammad Yusuf Ibrahim turut menyatakan bahawa pensejarahan yang ditulis secara bebas dan sesuka hati dalam penulisan mereka lah yang memihak atau menyanjung bagi tujuan memperbesarkan tokoh-tokoh berkenaan, termasuklah sudut ideologi yang dilontarkan oleh tokoh tersebut. Sejarah yang ditulis oleh pengarang dan memasukkan unsur mitos, legenda dan lain-lain unsur kesusastraan. Sejarah dikatakan subjektif kerana ia ditulis oleh seorang penulis atau sejarawan dengan rekaan dan ciptaan sendiri. Pembentukan aliran sejarah subjektif adalah disebabkan dua perkara berikut. Yang pertama adalah faktor naluri atau kecenderungan semula jadi manusia itu sendiri yang suka memilih. Manusia akan memilih sesuatu yang penting dan mengedepankan sesuatu yang dianggap tidak mempunyai kepentingan bagi si penulis itu. Kedua adalah faktor agama dan ideologi. Faktor ini juga dapat membentuk pegangan, prinsip dan tindakan seseorang itu. Manusia yang semakin kuat komitmennya kemungkinan mempunyai sifat subjektif. Maka penulisannya akan bersifat lebih memihak kepada seseorang individu atau lebih kepada bersifat bias. Jadi dalam kepentingan subjectivity ini, kita melihat bahawa konsep sejarah subjektif ini boleh dijadikan iktibar, yakni pegangan untuk melakukan sesuatu serangan psikologi untuk menegakkan keunggulan sesuatu kuasa atau bangsa ke atas sesuatu perkara yang lain. Kita juga sedia maklum bahawa salah satu sebab yang boleh menyebabkan penulisan sejarah subjektif adalah tidak mempunyai kesedaran yang jelas dan luas tentangnya.